Ekonomi dunia sudah semestinya sinonim dengan satu mata wang yang dianggap paling berkuasa, iaitu dolar Amerika Syarikat. Majoriti pasaran menggunakan mata wang ini sebagai satu unit pertukaran untuk perdagangan antarabangsa. US dollar menjadi mata wang antarabangsa terkemuka di dunia kerana faktor ekonomi, politik dan sejarah. Dianggarkan kira-kira 60% daripada semua rizab tukaran asing dipegang bank-bank pusat adalah dalam bentuk US dollar, manakala 40% perdagangan global turut dinisbahkan kepada mata wang ini. Ini menjadikan US dollar sangat dominan dalam perdagangan global dan turut dipanggil sebagai hegemoni. Ia juga menjadi kekuatan kepada US dollar untuk muncul sebagai mata wang global biarpun gelaran tersebut tidak diberikan secara rasmi. Setiap negara yang wujud pada hari ini pasti memiliki rizab US dollar bagi memudahkan mereka menjalankan perdagangan global. Malaysia sebagai contoh menggunakan mata wang ini untuk urusan ekspor dan import, malah kesemua komuniti yang wujud didagangkan mengikut nilai US dollar. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana mata wang US dollar berkuasa dan menjadi popular di dunia. Teruskan menonton. Mata wang merupakan wang yang digunakan sebagai media pertukaran barang dan perkhidmatan dalam ekonomi. Perkembangan konsep mata wang sebagai medium penukaran ini mewujudkan ekonomi yang jauh lebih cekap. Penggunaan US dollar dalam perdagangan antarabangsa adalah sangat popular kerana kebanyakan perusahaan antarabangsa menjalankan sesuatu urus niaga dengan menggunakan mata wang ini. Walaupun ianya bukanlah mata wang yang paling tinggi nilainya berbanding euro, dinar, pound dan sebagainya, tetapi disebabkan oleh mata wang ini mendominasi ekonomi dunia, maka ianya diangkat dan diiktiraf sebagai mata wang dunia. Perkara ini juga dapat dilihat melalui kadar penggunaan US dollar dalam urusan perniagaan. Pada tahun 2018, perbelanjaan yang menggunakan US dollar adalah sebanyak 1.5 trilion dan meningkat sebanyak 1.8 trilion pada tahun 2020. Manakala jika melihat dari segi pengukuhan nilai pula, nilai mata wang ini telah meningkat secara mendadak pada tahun ini berbanding mata wang banyak negara lain termasuk pound British, yen Jepun dan euro. US dollar berada pada paras tertinggi dalam 20 tahun berbanding mata wang utama lain, manakala pound berada pada paras terendah berbanding dolar sejak 1985, yen pula berada pada tahap terendah sejak 1998 dan euro bernilai kurang daripada dolar untuk yang pertama sejak 2002. Sejarah penggunaan mata wang US dollar. Perkataan dolar berasal daripada perkataan Taler yang berasal daripada bahasa Jerman yang merujuk kepada seseorang atau barangan yang berasal daripada lembah. Oleh itu, perkataan Taler ini diberikan kepada nama shilling pertama yang dilombong daripada lombong perak di Bohemia. Dari situlah bagaimana unit mata wang tersebut mendapat namanya. Pemusatan dolar kepada ekonomi global memberikan beberapa faedah kepada Amerika Syarikat, iaitu termasuk meminjam wang di luar negara dengan lebih murah dan memperluaskan jangkauan kewangan negara itu. Kemegahan mata wang dolar pada ketika ini tidak akan berlaku tanpa perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944. Sebelum daripada perjanjian berkenaan, dunia bergantung kepada standard emas dalam menguruskan mata wang. Negara-negara persatuan ini bersetuju untuk menentukan nilai tebus mata wang masing-masing berdasarkan permintaan emas. Melalui perjanjian itu, 44 buah negara bersetuju untuk mewujudkan International Monetary Fund IMF dan Bank Dunia. Ketika itu, sistem nilai tukar telah dicipta di Bretton Woods di mana setiap negara menyatukan nilai mata wangnya ke dolar. Ia dengan sendirinya dapat ditukar menjadi emas pada nilai 35 setiap ounce. Rancangan ini adalah bertujuan untuk memberikan kestabilan dan mencegah perang mata wang pada tahun 1930-an dan merupakan tidak balas terhadap kemelesetan ekonomi. Mata wang dunia dan impak kos sara hidup rakyat Malaysia. Mata wang ringgit Malaysia dan US dollar saling berkait rapat antara satu sama lain apabila melibatkan transaksi antarabangsa. Mata wang US dollar yang semakin menguat dan meningkat akan menjejaskan banyak mata wang utama negara-negara yang lemah. Kos sara hidup akan semakin meningkat kerana harga barangan yang semakin meningkat. Ketidakstabilan ekonomi akan berlaku yang akan menjejaskan banyak individu, terutamanya individu yang berpendapatan rendah. Bukan itu sahaja, penyusutan nilai ringgit berbanding US dollar juga berpotensi untuk melonjakkan harga, terutamanya barangan mentah yang diimport, sekaligus meningkatkan kos sara hidup rakyat. Kebanyakan penggunaan isi rumah, terutamanya bahan makanan utama, adalah sangat bergantung kepada import. Penyusutan nilai ringgit ini dipercayai adalah disebabkan oleh tindakan unilateral yang diambil oleh Amerika Syarikat dan negara barat lain dalam usaha untuk mengukuhkan ekonomi masing-masing, khususnya pasca penularan wabak COVID-19. Tindakan negara tersebut menaikkan kadar faedah
telah mengakibatkan penyusutan nilai mata wang asing termasuk ringgit Malaysia. Kadar faedah yang tinggi di Amerika Syarikat telah menjadi faktor tarikan kepada pelabur asing untuk memindahkan aset pelaburan mereka kepada negara yang memberikan pulangan pelaburan yang lebih tinggi. Penyusutan nilai ringgit berbanding US dollar ini sememangnya memberikan kesan positif maupun negatif kepada setengah pihak. Tetapi, jika dipandang dari sudut lain pula, apabila nilai ringgit menyusut, para pengeksport bakal menerima manfaat apabila hasil nilai ekspor menjadi lebih tinggi dalam nilai ringgit. Nilai mata wang yang rendah telah membuka peluang kepada negara untuk bersaing di dalam pasaran ekspor kerana produk lokal menjadi lebih murah secara perbandingan. Ia menjadikan jumlah ekspor negara menjadi semakin meningkat dan banyak kerana permintaan terhadap barangan Malaysia lebih tinggi oleh sebab nilai barangan menjadi murah berbanding barangan negara lain. Disebabkan oleh itu, lebih ramai rakyat Malaysia digalakkan untuk belajar serta mencari peluang untuk memasarkan produk mereka ke luar negara, terutamanya melalui platform e-dagang. E-dagang atau perdagangan elektronik membolehkan seseorang membeli dan menjual produk pada skala global, dan hari ini telah terdapat pelbagai platform e-dagang seperti eBay, Amazon, Alibaba dan Etsy. Di Universiti Tun Hussein On Malaysia, satu memorandum bersama KGW Logistik telah ditandatangani di mana pelajar-pelajar UTHM dan orang ramai dapat menikmati harga pos ke luar negara dengan lebih murah berbanding dengan yang lain. Dr. Zul Arifin Ma'ruf merupakan seorang pensyarah kanan di Universiti Tun Hussein On Malaysia yang menggerakkan program usahawan muda, dan beliau mempunyai pengalaman 13 tahun dalam jual produk ke luar negara melalui platform eBay. Beliau telah mempunyai 2 buah warehouse, iaitu satu di Amerika Syarikat dan satu lagi di Australia di bawah spin-off program UTHM. Di bawah program ini, beliau juga memberi peluang dan ruang kepada mana-mana individu di Malaysia yang ingin belajar berniaga di luar negara dengan mengikuti kelasnya secara atas talian maupun secara bersemuka. Dengan pengalaman beliau yang banyak serta keazaman beliau menyebarkan ilmu tentang betapa luasnya dunia pasaran global, Dr. Zul bercita-cita ingin membuka mata orang ramai bahawa peluang untuk menembusi pasaran dunia yang lebih besar yang pasti pulangannya dalam mata wang US dollar. Klik link description di bawah untuk maklumat kelas eBay dari Dr. Zul Arifin Ma'ruf dengan belajar jual produk lokal ke luar negara dengan raih pendapatan US dollar. Duduk Malaysia tak apa. Kesimpulannya, memang tidak dapat dinafikan bahawa US dollar adalah mata wang yang paling berkuasa dan popular di dunia. Antara sebabnya ialah orang ramai yang sering mengagungkan nilai US dollar atas sebab ketinggian dan stabiliti nilainya. Dari segi popularitinya pula, US dollar mungkin kekal berada pada tahap tertinggi dan terus relevan disebabkan ramai yang menggunakan nilai mata wang ini untuk membuat harga perbandingan dengan nilai mata wang tempatan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.